Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2 RKA, 2B dan 2D Okey, kita sambung balik bab aplikasi teknologi reka bentuk elektronik. Okey, hari tu last kita belajar tentang litar simulasi kan. So, kali ni kita masuk pada topik 2.4.5 membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikropengawal. Membuat penyambungan litar input dan litar output pada mikropengawal. Setelah litar simulasi dapat berfungsi, litar input dan litar output akan dibina. Jadi sebelum ni saya dah ajar cara untuk membuat litar simulasi menggunakan aplikasi M9 tu, iaitu aplikasi yang boleh kamu download di Play Store, iaitu aplikasi Magnet Code M9. Dalam buku teks dia tulis aplikasi itu nama dia M5. Okey, dalam Play Store dah tak ada M5, dia dah upgrade pada Magnet Code M9. Jadi kalau kamu ada smartphone, bolehlah kamu buka Play Store dan download aplikasi itu. Type Magnet Code jarak M9. Nanti ada lah keluar dia punya logo tu, kamu install lah. Okey. Dan yang kedua tu, lihat litar ini akan disambung pada papan litar elektronik mikropengawal. Jadi kamu akan buat satu litar input, satu litar output. Kemudian kamu akan sambungkan dua-dua litar ni kepada satu litar mikropengawal. Okey, yang ketiga tu, peranti input analog perlu disambung pada plug mil analog pada mikropengawal. Jadi peranti-peranti input analog, contohnya peneria cahaya semua tu kamu akan sambung pada litar mikropengawal menggunakan plug mil. Okey, nanti saya akan tunjukkan apa yang dimasukkan plug mil tu Okey, seterusnya. Rakaran reka bentuk litar skematik lampu kawalan peneria cahaya. Yang ini saya dah ajar saya dah tunjukkan dalam slide yang sebelum ni, dalam video sebelum ni. Kita ada litar input, litar output, dan yang tengah tu mikropengawal lah. Mikropengawal. Jadi sekarang ni, apa yang saya nak beritahu ataupun nak ajar adalah bagaimana kita nak letakkan litar input ni pada litar mikropengawal, dan juga litar output juga kita nak letak pada litar mikropengawal. Okey, ini adalah dua gambar ni. Dua gambar ni adalah litar mikropengawal. Jadi kamu lihat di sini plug mil ni. Okey, plug mil ni dia ada macam jarum dua ni kan. Lepas tu dia ada soket female. Okey. Okey, plug mil ni memang banyak terdapat pada litar ni. Litar mikropengawal ni. Nampak ni yang jarum terjojol dulu kan. Okey, yang ni. Okey, yang ni ini adalah plug mil. Manakala yang dekat sini kebanyakannya pada device atau peranti input atau output, dia adalah soket female. Dia ada lubang lah. Yang male tu dia ada jarum. Okey. Jadi pada litar mikropengawal, kat sinilah kamu akan letak digital, output digital ni. Input analog di sini dan juga output digital di sinilah. Okey, itu kamu harus tahulah. Memang litar mikropengawal memang ada plug-plug ni, plug mil ni. Okey, seterusnya, langkah-langkah membuat penyambungan litar input dan litar output pada mikropengawal adalah seperti berikut. Okey, first kamu kena baca dan faham litar skematik lah. Yang tadi tu yang ada litar input, ada litar output, ada litar mikropengawal. Okey, litar input tu apa peranti yang kamu perlu letak. Output pun sama, apa peranti yang kamu perlu letak.
Okey. Okey, 2. Sediakan komponen, peranti, bahan dan papan litar elektronik mikropengawal yang diperlukan. Jadi kamu kena sediakanlah papan litar, peranti-peranti macam fuse, bukan fuse, apa tu? Perintang, lampu LED. Benda tu kamu kena sediakan. Dan yang ketiga, banner lah litar input dan juga litar output. Okey, seterusnya. Yang keempat, sambungkan litar input dan litar output menggunakan wayar pelompat dan soket female pada plug male pada papan litar elektronik mikropengawal. Tadi saya dah tunjuk satu litar mikropengawal dia ada plug male yang macam jarum-jarum tu kan. Itu adalah plug male. Plug female pula adalah pada contohnya pada penderia cahaya, pada ganti yang macam tu. Jadi kamu kena sambungkanlah proses penyambungan tu. Kamu perlu lakukanlah sebelum kamu nak buat satu produk yang lengkap, yang dah siap. Okey, yang kelima, pastikan litar input dan litar output dipasang pada plug male yang betul pada papan litar elektronik mikropengawal. Jadi kalau contohnya litar input tu dia ada penderia cahaya kan. Jadi kamu kena pasang pada tempat yang betul. Jangan main pasang sesuka hati lah maksud dia. Jangan pasang sesuka hati sebab dia ada fungsi dia. Jadi bila kita pasang tempat yang betul, dia boleh berfungsi dengan baik lah. Okey, 6. Semak penyambungan litar yang dilakukan berdasarkan lakaran litar skematik. Jadi bila dah pasang tu, kita semak balik lah. Betul kamu pasang pada litar mikropengawal tu. Okey, ni saya tunjuk balik litar skematik lampu kawalan penderia cahaya. Macam ni lah, dia ada litar input, dia ada litar output, lepas tu dia ada litar mikropengawal. Jadi bila kamu dah baca gambar rajah tu, gambar rajah skematik tu, barulah kamu sediakan peralatan ataupun peranti-peranti, device-device yang macam switch tekan tutup, perintang tetap 1 kilo ohm, diode pemancar cahaya, barulah kamu pasang pada litar mikropengawal. Okey, dalam gambar ni ada litar mikropengawal, ada switch tekan tutup kan. Lepas tu ada perintang 1 kilo ohm, lepas tu ada diode pemancar cahaya, ada soket power 1 dan bateri 12 volt. Okey, yang ni litar mikropengawal. Yang ni pula yang ada switch tekan tutup ni adalah litar input. Dan yang ketiga ni adalah litar output. Okey, ingat apa maksud input dan maksud output? Sebelum ni saya dah ajar apa dia litar apa dia device ataupun peranti input dan litar output, peranti output. Kamu boleh rujuk baliklah sebelum ni punya slide ataupun dalam kotak pun ada. Okey, penyambungan litar elektronik. Sebelum membuat penyambungan, plug male pada papan litar elektronik mikropengawal perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Itu yang saya cakap tadi, jangan main letak je. Okey, jangan main letak, jangan main sambung je. Sebab benda tu dia ada tulis dekat situ Jadi tengok, kena pasti supaya plug male yang kamu nak gunakan tu adalah betul. Okey, setiap male tersebut telah ditentukan jenis peranti yang boleh disambung padanya. Jadi berdasarkan kod-kod yang ada tulis pada mikropengawal tu, dia ada tulis Jadi kat situ kamu tahulah apa yang kamu nak letak kat plug male tu. Okey, ni contoh litar mikropengawal. Jadi dia beritahulah sini ada input digital, sini dia punya plug male dia kan. Lepas tu output digital, ni plug male dia. Dia tak boleh kamu gunakan output digital pasang dekat input digital ni, tak boleh. Dia kena betul. Ini pula analog, input analog. Ini litar pengayun dan ini juga ini pula adalah output digital. Okey. Ini modul Bluetooth lah kalau ada menggunakan Bluetooth. Kadang-kadang ada guna Wi-Fi. Mikropengawal ni ada yang menggunakan USB port kan, kena cucuk USB. Itu bergantunglah jenis-jenis litar mikropengawal yang ada.
Okey. Jenis-jenis peranti atau penyambungan. Plug male input dan output pada papan litar mikro pengawal. Okey, yang first ni, jadual pertama tu ada dua lah, input analog dan juga input digital. Dua-dua tu dia menggunakan plug male input plug male. Jadi peranti yang biasanya untuk analog ni, input analog ni adalah penderia cahaya, penderia jarak dan penderia suhu. Manakala untuk input digital ni pula, dia input digital dia menggunakan switch tekan tutup kebiasaannya lah. Switch tekan buka, switch mikro, switch penderia pergerakan dan penderia air. Ni semua kamu dah belajar dah. Saya dah ajar dah sebelum ni. Saya dah beritahu lah. Boleh rujuk buku tab balik kalau tak ingat ataupun tak faham. Dan jadual yang kedua ni pula, plug male output. Output pun dia plug male Yang tadilah gambar apa tu? Yang saya tunjukkan tadi. Gambar litar mikro pengawal tu. Jadi output digital ni contohnya adalah direct pemancar, iaitu lampu LED lah yang kecil tu, geganti, motor arus dan lampu LED 12 volt. Ini peranti-peranti yang biasa lah untuk membuat penyambungan. Okey, seterusnya. Contoh penyambungan litar lampu kawalan penderia cahaya. Okey, ini contoh penyambungan yang dibuat untuk hasilkan satu litar lampu kawalan penderia cahaya. Okey, litar lampu kawalan penderia cahaya ni yang macam lampu jalan tu lah. Bila gelap, lampu jalan akan menyala. Bila dah nak pagi, nak siang, cahaya dah ada, lampu tu akan padam. Itu dia punya produk sebenar dia lah. Tapi untuk kamu akan buat satu litar ringkas lah untuk hasilkan projek ni, litar lampu kawalan penderia cahaya ni. Okey, first, penyambungan soket female ke soket male dengan wayar pelompat dan peranti ke papan litar elektronik mikro pengawal. Wayar pelompat ni wayar yang daripada apa? Daripada peranti input atau peranti output tu. Wayar tu lah yang akan pasang kepada litar mikro pengawal. Okey, ni contohlah tadi saya ada tunjuk juga gambar ni Jadi yang ni wayar pelompat lah ni. Yang kuning dan hitam ni. Yang ni dia punya soket adalah female. Dia ada lubang tu. Kalau male dia ada ni lah jarum-jarum tajam ni. Male, female, kamu harus faham tu lah. Kalau kamu pasang soket ataupun plug male kepada male memang tak boleh. Dia tak boleh masuk. Itu dia punya kenapa dia panggil male dengan female. Harap kamu faham lah tu Sama juga macam plug rumah tu yang ada 3 lubang tu kan. Yang lubang tu adalah female. Yang plug dia tu yang ada 3 kaki tu itu adalah female. Itu adalah male, lelaki. Lelaki dan perempuan. Itu kamu faham sendirilah. Okey. Okey, ni dalam petak ni semua adalah inilah plug male Okey. Okey, ni contoh. Ni penderia apa? Cahaya ke jarak Okey, tengok kaki dia. Ada device tu, ada peranti tu dia kaki dia male. Dia punya wire tu betul sampai ke ujung dia tu dia male. Dia ada jarum. Ada juga yang female yang lubang. Jadi yang biasa yang kita nak gunakan ni adalah yang female lah. Ni contoh lah female tu macam mana rupa dia. Okey, kalau yang female dia ada lubang kat sini. Ada lubang. Ingat lubang female. Lepas tu kalau yang male dia ada ni lah jarum ni. Jadi benda ni dia male masuk dekat female lah. Okey. Ni adalah contoh sambungan pelompat ataupun jumper ke papan litar mikro pengawal. Okey, sini ada gambar litar mikro pengawal. So, kamu nak buat satu projek lah contohnya Jadi ni yang wire putih, hijau, kuning ni adalah wire pelompat. Dan dia akan lompat, dia akan pergi ke board roti ni. Okey, papan roti ni. Dekat sinilah kamu akan buat penyambungan litar-litar input ataupun output. Ni ada lampu LED lah. Dan juga perintang.
Gambar yang kedua ni pun sama juga. Contohlah contoh. Okey, contoh penyambungan litar diode pemancar cahaya berkelip pada papan litar elektronik mikro pengawal. Jadi yang ini pula contoh litar diode pemancar cahaya berkelip, lampu LED lah, pada papan litar elektronik mikro pengawal. Jadi ni adalah litar apa? Kalau litar diode pemancar cahaya berkelip ni, lampu LED ni. Dia litar input ke litar output? Okey, lampu LED dia litar output, dia menghasilkan cahaya. Okey, dia mengeluarkan cahaya out. Okey, harus faham tu. Okey, yang pertama, dia menggunakan bateri 12 volt. Okey, dia tak ada wire dia tak ada wire merah, tak ada wire hitam, wire kuning, tak ada. Okey, sambungan dia akan sambung pada soket power 1 pada papan litar elektronik mikro pengawal. Dia ada slot dia, ada soket dia lah. Jadi bateri tu, tadi ada gambar bateri tu kan, dia terus cucuk je. Dia tak perlukan wire-wire jumper ataupun wire pelompat. Okey, seterusnya yang kedua, switch tekan tutup. Tadi kamu lihatlah ada gambar switch tekan tutup tu kan. Jadi dia ada wire merah dan juga wire kuning. Jadi wire merah tu dia akan sambung pada plug male 5 volt. Manakala yang warna kuning pula untuk switch tekan tutup ni, yang ni kuning ni ada satu kan. Dia akan sambung pada plug male yang ada tulis DIN 1. Okey, apa maksud DIN ni? Digital input. D digital, IN ni input. Satu tu yang pertama lah. Okey. Yang ketiga ni pula. Yang ketiga ni perintang tetap 1 kilo ohm. Jadi dia akan pasang perintang tetap 1 kilo ohm ni. Dia akan sambung pada diode ni lah, diode pemancar lah, kepada lampu LED. Okey. Depan lampu LED tu dia akan pasang perintang. Dia pasang dekat papan roti tu lah. Okey. Mula kamu akan cucuk lampu LED. Lepas tu cucuklah pula perintah tetap 1 kilo ohm ni. Okey, dia tak ada menggunakan wire Dia memang satu device memang dah ada kaki. Kaki tu cucuk dekat apa tu? Papan roti tu. Okey, yang keempat, diode pemancar cahaya, LED lah, lampu LED. Jadi lampu LED ni dia ada yang terus cucuk kat papan litar, papan roti. Okey, lepas tu dia akan terus menggunakan wire perompat yang warna hitam. Okey, yang ni dia akan terus pergi ke GND ground. Dia ada plug male yang ada tulis lah dekat papan litar mikro pengawal tu, ditulis GND, maksudnya ground. Dan satu lagi yang warna kuning ni, dia akan letak pada digital output 1. D out ni maksudnya digital output yang pertama. Alright. Okey, yang ni saya asingkan lah tengok. Yang pertama tu bateri 12 volt dan switch tekan tutup tu adalah litar input. Manakala yang litar tetap 1 kilo ohm dan juga diode pemancar cahaya atau lampu LED ni adalah litar output. Okey, kamu harus faham tu mana satu litar input, apa device dia, apa peranti dia, dan juga apa litar output, apa dia punya device dia pula. Okey. Okey, inilah hasil penyambungan litar yang lengkap lah pada mikro pengawal tu. Okey, seterusnya contoh penyambungan litar lampu kawalan penderia cahaya. Contoh. Okey, lihat tu ada 5 device, peranti ataupun komponen elektronik lah. Jadi yang pertama tu bateri 1 ada 12 volt. Jadi dia disambungkan pada soket power 1 papan litar elektronik mikro pengawal. Dia macam tadi lah, just bateri tu dia ada tempat letak bateri tu, lepas tu ada wire, cucuk je dekat soket power yang ada pada litar mikro pengawal tu. Okey, kemudian dia ada bateri yang kedua pula, 12 volt juga. Yang ni pula dia akan sambung pada soket power yang kedua, modul geganti. Geganti ni bahasa Inggerisnya relay. Sebab device tu dia perlukan kuasa. Jadi dia perlukan kuasa sendirilah yang 12 volt tu.
untuk dia berfungsi lah. Okey. Okey, yang ketiga, penderia cahaya. Okey, dia ada 3 wire. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, wire merah. Dia akan cucuk pada plug male 5 volt. Okey, wire hitam pula dia akan cucuk pada plug male yang ada pada mikropengawal tu, pada plug male yang tulis GND. Dan yang wire kuning dia akan cucuk pada plug male yang ada tulis N1 ni. N1. Okey, seterusnya modul geganti dia ada satu wire, ada 3 lah. 1 2 3. Okey, jadi masing-masing wire yang color dia lain-lain tu dia akan letaklah pada plug male yang tertentu. Ya, kalau yang warna merah dia letak pada yang 5 volt. Kalau yang wire hitam dia akan letak pada GND dan juga wire kuning dia akan letak pada Dout 1. Okey, dia letak Dout 1 sebab modul geganti ni, relay ni dia memang peranti output. So dia letak kat tempat output lah. Jangan kamu letak dekat di input pula. Dah salah. Okey, lampu LED dia output kan. Jadi dia akan letak pada ni lah. Dia ada 2 wire merah dan juga wire hitam. Dan sambungan dia positif, modul geganti output. Dia disambung pada relay ni lah. Modul geganti ni. Okey, disambung pada situ. Okey, kekutupan dia kena betul. Kalau tidak dia tak nyala sebab lampu LED ni menggunakan arus mengalir satu arah saja kan. Kalau kamu pasang terbalik, lampu tu takkan menyala. Okey, yang ni dalam petak tu tengok. Okey, penderia cahaya ni adalah litar input. Manakala litar output tu inilah lampu LED 12 volt dan juga modul ganti. Okey. Yang ni rupa dia Yang sebelum tadi lah yang kamu sambung ni rupa dia. Ada lampu LED 12 volt, ada perintang tetap 10 kilo ohm, penderia cahaya, penderia cahaya. Lepas tu ada soket power 1. Tu soket power 1 ni lah yang ada pada mikropengawal ni. Just cucuk je bateri ni. Cucuk kat situ. Ni pun sama juga. Ni modul geganti modul geganti. Jadi modul geganti ni pun ada soket juga, soket power 2 tu. So bateri ni just cucuk saja. Ni modul geganti. Okey, seterusnya kita nak menulis pengatur cara mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Jadi pengaturcaraan ialah satu set tata cara arahan kepada mikropengawal untuk memproses isyarat input dan menghasilkan isyarat output untuk melaksanakan arahan. Ni macam program lah. Bahasa Inggeris dia program. Programming. Jadi sebelum ni kan saya dah tunjukkan yang menggunakan aplikasi MagnetCode M9 tu. Itulah dia punya program dia. Bila kamu dah buat dia punya arahan lengkap, barulah kamu akan masukkan pada litar mikropengawal dan benda tu akan berjalan dengan jayanya lah. Okey. Proses pengaturcaraan secara tag digunakan. Macam sebelum ni lah. Kamu akan pilih apa teks ataupun arahan-arahan yang digunakan untuk membuat satu litar ni lah, lampu LED ataupun penderia cahaya ke macam tu. Menggunakan perisian MagnetCode M9 pada telefon pintar ataupun tablet. Ni yang saya cakap tadi kamu boleh download pada Play Store. Okey, fungsi asas arahan atau cara perisian. Okey, buka perisian yang telah dimuat turun daripada MagnetCode yang telah dimuat turun itu, iaitu MagnetCode M9. Perhatikan simbol asas dalam perisian, iaitu plus. Bila simbol plus ditekan, akan terpapar menu arahan variable, control input output, decision, graphic design, phone input output dan others. Tapi yang ketiga sebagai asas pelajaran hanya arahan decision, controller input output dan others sahaja yang digunakan. 3 ni yang korang gunakan, yang kamu gunakan, iaitu decision, controller input output dan juga others. Video sebelum ni saya ada tunjukkan cara untuk menggunakan apps tu.
Okey, ni saya akan tunjukkan cara-cara untuk menggunakan apps tu lah. Okay, jadi bila kamu dah install aplikasi Magnet Code tu, itu kamu buka, first akan keluar paparan seperti yang dalam gambar rajah ni. Jadi inilah fungsi-fungsi dia. Dalam slide yang sebelum ni ada saya ada beritahu decision ni bila kamu tekan apa yang ada pada decision ni, apa fungsi arahan tu. Kamu boleh bacalah Yang graphic design pun sama juga. Apa arahan yang ada dan apa fungsi arahan tersebut. Dan juga yang others ni ada juga arahan dia dan apa fungsi arahan tersebut. Okey, ni fungsi simbol yang ada pada apps tu. Okey, jadi ada nanti bila kamu dah install apps tu, kamu dah open, bila dah buka ada 3 titik kat tepi apps lah. Bila kamu tekan bila kamu tekan akan keluar inilah semua ni. Akan keluar semua ni. Jadi ada fungsi run, apa fungsi dia? Berfungsi memudahkan pengaturcaraan pada paparan elektronik mikropengawalan. Ni kira macam kamu nak masukkan terus lah. Ni last lah ni. Last proses lah. Bila kamu dah masukkan dunia arahan kan. Last kali run. Okay, itu fungsi dia. Clear all. Fungsi clear all berfungsi untuk memadamkan semua pengaturcaraan yang telah dibina pada ruang halaman home. Kamu dah buat kan. Tiba-tiba macam alamak, banyak salah pula. Ni fungsi dia. Tekan clear all, habis hilang apa yang ada pada halaman home tu. Okey, open project. Ini biasalah berfungsi mencapai ataupun membuka projek yang telah disimpan. Dia kamu dah save ke apa, kamu nak buka balik yang sebelum ni punya projek, tekan je open project. Lepas tu save project. Save project ni untuk simpan projek yang kamu dah buat lah. Pengaturcaraan atau arahan yang kamu dah buat, kamu nak save, simpan. Tekan tu, dia akan simpan, dia save. Dan delete. Delete ni macam biasa lah. Tak payah nak cakap pun tahu dah kan. Delete ni fungsi dia untuk delete lah. Padam pengaturcaraan yang kamu dah buat ataupun yang kamu dah simpan. Okey, ni adalah cara memasukkan ataupun memadam dan mengubah sesuai arahan atau cara. Okey, bila kamu dah buka apps Magnet Code M9 tu, dia akan keluar inilah paparan ni. Okey. Cara masukkan arahan atau cara yang dipilih. Okey, tekan control input output akan memaparkan arahan atau cara di sebelah. Bila kamu tekan controller input output ni, okey, akan keluar inilah paparan ni, add the out on variable controller. Lepas tu dia akan keluar the out 1 on, pass 1 kosong. Okey, benda ni akan keluar bila kamu klik controller input output tu. Okey, itu dia yang akan keluar bila kamu klik controller input output. Okey, yang kedua pula. Okey, bila dah dapat controller input output ni, yang tadi itulah yang sebelum ni kan. So, tekan selama 2 saat dan arahan akan dimasukkan pada home. Jadi kamu tekan contoh ni di out on ni, kamu tekan selama 2 saat dekat smartphone kamu tu lah. Tekan 2 saat, dia akan tulis command added dekat bawah tu, dekat bawah itulah apps tu. Maksudnya apa yang kamu nak tu, arahan yang dikehendaki tu di out one on tu dah dimasukkan kat home. Dimasukkan home. Okey, sekarang ni kita nak masukkan di out one sama on ni 3 kali kan. So buatlah 3 kali, tekan lagi 2 saat. Masuk yang kedua. Tekan lagi 2 saat dan masuk yang ketiga. Okey, betul. Dah masukkan, tekan anak panah ke kiri ni. Yang ni. Bila tekan tu dia akan pergi ke home. Yang ni lah yang 3 kali kamu masukkan di out one on ni. Tekan anak panah yang ke kiri tadi. Jadi dia akan masuk pada inilah page ni ataupun muka halaman ni. So ada 3 yang kamu dah masukkan. So tengok apa fungsi anak panah ke atas dan anak panah ke bawah.
Okey, fungsi dia untuk pindahkan arahan atau cara sama ada ke atas atau ke bawah. Jadi kalau kamu nak pindahkan yang ni, yang pertama ni ke sini kan, ke tempat ketiga kan. Just kamu select yang ni, tekan bawah, tekan yang ni. Nanti yang di out on ni akan turun ke tempat ketiga, yang tempat kedua ni akan naik. Yang ketiga ni akan jadi tempat kedua. Tu dia punya fungsi yang nak panah tu lah. Okey, kemudian kat ni kalau kamu nak delete, padam ada gambar atau sampah ni kan. Mudah je Kalau kamu tak nak benda-benda ni lagi, klik pada kotak sebelah arahan. Kan ada kotak macam ni tu kan. Kamu tanda lah right. Contoh nak padam semua, tanda right semua ni. Tekan gambar atau sampah ni. Jadi tiga-tiga tu hilang. Okey, ni langkah yang seterusnya, langkah kelima. Kalau kamu nak ubah arahan. So, tekan selama 2 saat dan paparan ubah saya akan dipaparkan. Kamu tekan di out ni selama 2 saat. Tekan 2 saat, so paparan ni akan keluar. Paparan ni. So, kamu buatlah. Kamu nak on ke nak off? Nak off boleh, nak on boleh. Tergantung pada projek kamu yang akan kamu buat lah.